Telah berulang kali saya menyebutkan perkara ini. Kerajaan Perikatan Nasional adalah sebuah kerajaan sementara yang kita angkat selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Ya. Kerajaan Perikatan Nasional ini bukanlah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ya, bukan kerajaan yang dipilih oleh tangan-tangan rakyat melalui pilihan raya. Ianya adalah satu kerajaan sementara selepas kejatuhan Pakatan Harapan. Ya. Jadi mengikut perjanjian, mengikut kefahaman 32 juta rakyat Malaysia, Kerajaan Perikatan Nasional ini akan dibubarkan dengan secepat yang mungkin bagi membolehkan pilihan raya ke-15 dilakukan untuk rakyat berpeluang pergi ke peti-peti undi di seluruh negara memilih kerajaan yang mereka mahu dan sekaligus mengangkat Perdana Menteri ke-9 yang mereka mahukan. Ya. Jadi, kenapa Kerajaan Perikatan Nasional ini ditubuhkan selepas kejatuhan Pakatan Harapan? Ianya bagi membolehkan adanya sebuah kerajaan untuk menjaga rakyat. Baik. Sekarang ni persoalannya, adakah Kerajaan Perikatan Nasional ini boleh menjaga rakyat? Lihat apa yang berlaku pada hari ini, COVID-19 tidak pun berkurangan, malah apabila dilakukan darurat, COVID-19 semakin meningkat. Sepatutnya apabila dilakukan darurat, ia pun sudah pastilah ianya mampu menangani masalah COVID-19. Malah ianya semakin teruk. Bermakna Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal. Kerajaan Perikatan Nasional ini gagal. Kerajaan Perikatan Nasional bukan setakat gagal dalam menangani COVID-19, malah juga gagal dalam menjaga negara dari sudut ekonominya, sosialnya dan sebagainya. Malah Kerajaan Perikatan Nasional ini juga turut memalukan negara. Sebagai contohnya, ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam keadaan darurat ini melawat Indonesia baru-baru ini, kita melihat bagaimana rakyat negara ini berpusu-pusu ke media sosial Presiden Indonesia memaki hamun Perdana Menteri sendiri. Ini memalukan negara. Tapi saya tidak pernah, saya bukan kasihankan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya kasihankan negara saya kerana tidak memiliki seorang Perdana Menteri yang mampu disayangi oleh rakyat sendiri. Sekiranya rakyat hari-hari bercakap dalam negara, mahukan Tan Sri Muhyiddin mengundurkan diri, meletakkan jawatan dan membubarkan parlimen, tapi tidak didengari, maka jangan salahkan rakyat apabila rakyat menyuarakan suara hati mereka di media sosial Presiden Indonesia. Mereka adalah rakyat. Kalau suara mereka tidak didengari di negara sendiri, maka tidak ada peliknya jika mereka bersuara di negara jiran. Dan perlu diingatkan balik, perkara ini juga dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum PRU14 terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Dah ada presiden apa ni strategi yang digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Nah, baru-baru ini ada pula cadangan supaya rakyat yang marahkan Perdana Menteri ini secara terbuka di media sosial dan sebagainya diambil tindakan undang-undang. Saya nak mengingatkan Kerajaan Perikatan Nasional. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mahukan Datuk Seri Najib Razak meletakkan jawatan Perdana Menteri, ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menimbulkan kemarahan rakyat terhadap Datuk Seri Najib, yang bangun berdiri menyaman Datuk Seri Najib adalah saya. Dan saya tidak pernah pun diambil tindakan undang-undang oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib pada ketika itu. Kenapa hari ini apabila rakyat bangkit marahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, rakyat pula nak diambil tindakan undang-undang? Ini sudah tidak masuk akal bagi saya. Nah, apabila kita bercakap dari sudut kenapa parlimen ini tidak lagi dibubarkan, bagi saya ada beberapa faktor di sini. Pertamanya, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional ini telah menggunakan isu COVID-19 sebagai asbab untuk mereka tidak membubarkan parlimen. Ya, tapi kita lihat dalam keadaan darurat, COVID-19 tidak berkurangan, malah bertambah. Ya. Pertama, yang keduanya,
kita lihat berlaku kelonggaran dari sudut pelaksanaan SOP itu sendiri sehari demi sehari, ya. Kedai makan dah boleh beroperasi, salon rambut dah boleh beroperasi, malah pasar malam pun juga telah pun mula beroperasi. Semuanya dah boleh beroperasi, tapi parlimen tidak boleh dibubarkan. Ini menimbulkan persoalan di kalangan rakyat. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menjawab soalan ini. Jika Amerika Syarikat yang berjuta kes COVID-nya boleh menjalankan presidential election dengan kejatuhan Donald Trump baru-baru ini, kenapa kita Malaysia tidak boleh membubarkan parlimen? Kerana bukan kita saja nakkan pembubaran parlimen. Kita nak parlimen dibubarkan kerana kita mahu memilih kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Satu. Yang kedua, kita nak memilih kerajaan yang boleh menjaga rakyat. Hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional tidak menjaga rakyat. Sebaliknya, Kerajaan Perikatan Nasional hari ini menjaga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya kekal menjadi Perdana Menteri. Bukan menjaga rakyat, menjaga Perdana Menteri. Menteri-menteri kabinet yang berada dalam Perikatan Nasional pada hari ini berusaha bersungguh-sungguh setiap hari untuk memastikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin terus kekal di situ sebagai Perdana Menteri, menyusun gerak langkah supaya di PRU 15 nanti Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi terus boleh menjadi Perdana Menteri. Sedangkan Parti Bersatu itu hanyalah sebuah parti yang kecil, sebuah parti yang bagi saya bukan parti yang organik pun. Ianya adalah satu parti hybrid yang dianggotai oleh ahli parlimen daripada pelbagai parti yang telah melompat parti dan masuk ke situ. Termasuk daripada PKR, dan ianya telah menjadi satu parti yang bukan lagi parti yang mencerminkan Bersatu itu sendiri ketika ianya ditubuhkan. Jangan lupa, saya adalah pengasas Bersatu. Ya, jadi saya tahu apabila kita yang menubuhkan Bersatu ini, kita lihat Bersatu pada hari ini, saya tahu itu bukan Bersatu yang original, bukan Bersatu yang tubuhkan hari itu. Bersatu dulu kita tubuhkan pada ketika itu kononnya adalah untuk menjaga rakyat, tapi hari ini Bersatu telah menjadi parti yang bergerak hari ini untuk menjaga Perdana Menteri. Ini salah. Saya tidak suka dan saya tidak akan berdiam diri tentang hal ini. Now, bercakap tentang bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi boleh bertahan pada hari ini, ianya kerana menteri-menteri kabinetnya menjaga Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya ia tidak jatuh. Itu sebabnya saya katakan Kerajaan Pakatan Harapan ini, Kerajaan Perikatan Nasional ini tidak menjaga rakyat tetapi menjaga Perdana Menteri. Ya. Siapa yang menjaga Perdana Menteri? Kalau lihatkan dari barisan menteri-menteri kabinet di dalam Perikatan Nasional, kalau daripada Bersatu, menteri-menteri yang datang Bersatu, kebanyakannya mostly bukanlah yang berkualiti, ya. Semuanya yang duduk diam, yang tak boleh nak buat kerja pun, ya. Yang useless. Kalau dia bercuti sebulan pun rakyat tak sedar sebab dia useless, ya. Okey, yang menjaga Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini adalah menteri-menteri kabinet yang datang daripada UMNO dan PAS. Itu yang jelas. Ini termasuklah Hamzah Zainuddin sendiri. Begitu juga dengan Azmin dari PKR. Itu saya letak sebelah Azmin dan Zuraidah dari PKR. Saya bercakap sekarang dalam konteks ini muafakat nasional. Yang menjaga Muhyiddin Yassin hari ini bukannya orang daripada Bersatu ataupun daripada Perikatan Nasional, tetapi daripada menteri-menteri kabinet yang datangnya dari parti PAS dan parti UMNO. Masalah yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini adalah rakyat bencikan Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas kegagalan beliau menangani COVID-19 dan masalah negara, ekonomi negara. Rakyat hidup susah. Malah lebih susah daripada dulu. Bantuan diberikan tapi ianya tidak efektif. Ya, rakyat tidak puas hati. Rakyat takut dengan COVID-19 dan as much as rakyat takut dengan keadaan kehidupan mendatang. Dalam sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan, apa akan jadi kepada mereka apabila mereka tidak mampu untuk nak menanggung keluarga sendiri.
Ini menjadi kebimbangan. Mereka mahukan satu kerajaan yang boleh menjaga rakyat, kerajaan yang boleh meyakini rakyat. Ya. Jadi apa yang perlu dilakukan hari ini? Sekiranya saya katakan tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal berada di situ kerana menteri-menteri kabinet ini yang menjaga dia. Nah, jawapannya mudah. Sekiranya ahli parlimen yang datang daripada UMNO ini meletakkan jawatan, tak perlu ramai, seorang dua sahaja letakkan jawatan, dah tentu kerajaan Perikatan Nasional ini perlu mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen. Dari itu, saya hari ini secara terbuka mencabar Datuk Seri Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri untuk melepaskan jawatannya sebagai seorang naib Presiden UMNO. Datuk Ismail Sabri perlu memegang amanah bukan sahaja parti, malah orang Melayu dan 32 juta rakyat Malaysia, kerana Datuk Seri Ismail Sabri memegang kunci kepada pembubaran parlimen ini. Bagi saya secara peribadi, letakkan jawatan, seluruh ahli UMNO akan berdiri untuk Datuk Seri Ismail Sabri. Jika sekiranya saya nampak Datuk Seri Ismail Sabri, perjalanan politiknya, potensi masa depannya adalah besar, ya. Kerana UMNO memang memerlukan pemimpin yang bersih, yang berwibawa seperti Ismail Sabri. Jadi, tapi Datuk Seri Ismail Sabri tidak cukup kuat, ya, di hati rakyat dan juga di hati ahli-ahli UMNO itu sendiri. Kalau nak berbandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang terdahulu darinya, ya, seperti Tok Mat dan sebagainya. Tapi pendapat saya, sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri melepaskan jawatannya di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, namanya akan boom di dalam UMNO. Saya percaya masa depannya dalam politik adalah sangat cerah. Malah untuk PRU15 juga, segalanya mungkin menjanjikan sesuatu yang mungkin agak luar biasa untuk Ismail Sabri sekiranya dia berani melakukan satu keputusan yang berani sebegini. Keputusan bukan sahaja keputusan yang berani, malah keputusan yang bertanggungjawab, bukan sahaja kepada parti, malah kepada rakyat Malaysia sepenuhnya. Jangan biarkan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi seorang diri bercakap, berusaha siang malam tak tidur fikir bagaimana nak memastikan rakyat terjaga. Jangan biarkan ahli politik lain saja yang dalam UMNO hari ini, yang bukan dalam parti, yang bekerja keras di akar umbi, cuba untuk nak menyedapkan hati rakyat bahawa semuanya akan okey. Bagaimana dengan Datuk Seri Ismail Sabri yang berada dalam kabinet pada hari ini? Saya tidak mahu menyebut tentang Anwar Musa, Hishamuddin Tun Hussein ataupun yang lain-lain. Kerana saya hanya melihat di dalam Perikatan Nasional hari ini, Datuk Seri Ismail Sabri. Harapan saya tinggi untuk melihat beliau melepaskan jawatannya dan saya akan menjadi orang yang akan menyokong beliau.